Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Kami rakam dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi akan sedang melaksanakan pengemas kinian UPU online selama 7 hari bermula 15 Jun lalu dan bakal ditutup pada jam 5 petang pada minggu depan, iaitu sekitar 21 Jun. Ini penting untuk memberi peluang kepada pemohon lepasan sijil pelajaran Malaysia yang sudah pun diumumkan pada minggu lalu pada hari Khamis untuk calon 2020. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang susah mendapatkan talian online dan sebagainya. Jadi inilah masanya mereka mengemaskini pilihan program pengajian berdasarkan keputusan terkini peperiksaan mereka. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah perkara-perkara berbangkit dan perkara yang wajar ataupun wajib dilakukan oleh calon SPM 2020 dan juga penjaga mereka. Ikuti perbincangan saya sebentar saja lagi dan sekarang sudah pun berada di talian melalui Skype. Saya akan bersama yang berbahagia Cik Wahid Nordin, pengarah bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Assalamualaikum Cik Wahid, apa khabar? Waalaikumsalam Cik Nazri. Terima kasih. Cik Wahid, ini merupakan satu pengalaman yang mungkin pertama kali kita lalui akibat pandemik COVID-19 kita lalui sepanjang tahun lalu pada awal tahun 2020 hinggalah calon SPM 2020 ini satu batch ataupun kohort yang istimewa bagi kita semua dan keputusan sudah pun diumumkan pada Khamis lalu. Dan tetapi kali ini selepas keputusan diumumkan, satu perkara yang menjadi tumpuan pelajar ataupun calon adalah untuk mengemaskini proses kemasukan ataupun pilihan jurusan mereka ke universiti ataupun pengajian tinggi. Jadi sebagai permulaan, apa yang sedang dilakukan oleh bahagian kemasukan pelajar untuk memastikan sepanjang minggu ini pelajar mampu mengemaskini permohonan mereka, Cik Wahid? Okey, terima kasih Cik Nazri di atas jemputan bersama Astro Awani. Ya, sebenarnya sebagaimana yang kita sedia maklum, tarikh tutup permohonan UPU online ialah pada 7 April 2021 yang lepas, iaitu 2 bulan sebelum keputusan peperiksaan diumumkan pada 10 hari bulan yang lepas. Jadi kita tidak boleh menolak keadaan di mana pelaksanaan pemprosesan pemilihan kemasukan ke IPTA dan juga institusi latihan kemahiran awam terpaksa dibuat dengan cara yang tidak seperti mana kita lakukan, yang lazim kita lakukan. So, dalam tempoh 7 April itu sehingga ke 15 hari bulan, so KPT telah melaksanakan pemprosesan data permohonan, padanan dengan data institusi yang berkaitan, juga padanan data kelahiran dengan Jabatan Pendaftaran Negara, juga padanan data dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi calon yang mempunyai kad OKU dan juga ICU Jabatan Perdana Menteri bagi calon-calon kategori B40. So, dalam tempoh yang sama, dengan persetujuan semasa KPM menetapkan SPM itu diadakan pada suku pertama tahun 2021, kita bersetuju supaya kita melaksanakan temuduga sebelum keputusan peperiksaan sebenar keluar. Jadi itulah telah dilaksanakan proses temuduga pada bulan April, Mei dan Jun. So pelaksanaan temuduga ini berdasarkan kepada data yang kita ambil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu peperiksaan percubaan bagi negeri-negeri yang mengadakan peperiksaan percubaan dan juga keputusan peperiksaan semester akhir tingkatan 4 dan 5 bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai keputusan percubaan pada ketika itu. So, sekarang ni apabila keputusan peperiksaan diumumkan, janji kami di peringkat UPU dan peringkat Kementerian Pengajian Tinggi, 5 hari selepas keputusan peperiksaan diumumkan, so kita akan membuka sistem UPU online yang telah ditutup pada 7 hari bulan April. So seperti mana yang Cik Nazri sebut tadi, fasa pengemaskinian. Jadi di atas keprihatinan KPT kepada calon-calon yang tidak lagi yang memohon ketika itu, Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad bersetuju untuk membuka
UPU online bagi calon-calon yang belum memohon. Dan tempoh itu seperti mana yang Cik Nazri sebut tadi, mulai 15 hari bulan Jun, mulai jam 12 tengah hari hingga 21 hari bulan Jun jam 5 petang. So, kepada calon-calon yang telah memohon, kami mohon untuk mereka mengemaskini program-program yang dipilih sebelum keputusan sebenar keluar dan mengemaskini selepas kita padankan pilihan-pilihan program yang layak dan tidak layak dalam permohonan UPU online. Jadi bagi mereka yang belum memohon, mereka pilihlah program dari pilihan 1 hingga pilihan 12 untuk membuat permohonan sebelum tarikh tutup. Sekali lagi saya ingatkan Cik Nazri, 21 Mac 2021 jam 5 petang. So fasa ini dibuka agar kita memberi kemudahan kepada pelajar luar bandar untuk mengemaskini pilihan program pengajian berdasarkan keputusan SPM 2020 selaras dengan konsep KPT Prihatin bersesuaian dengan keadaan semasa. So daripada 5 hari yang kami janjikan, kami buka 7 hari. So mungkin berlaku sedikit kesesakan pada peringkat awal, Cik Nazri. Ya. Dan kami harap kami dapat mengekalkan keadaan pelayan ataupun server kami yang memang tidak pernah down. Tapi daripada statistik yang saya tengok, buka saja pada jam 12 semalam, terus 27,000 pemohon dah ada dalam sistem tu. Ya. Jadi kami harap calon-calon yang telah memohon sebelum ini seramai lebih kurang dalam 235,347 akan membuat pengemaskinian. Jadi saya harap yang belum dapat tu harap bersabar dan yang dah ada dalam UPU online tu buat permohonan buat pengemaskinian dan buat permohonan dan setelah selesai keluar daripada sistem untuk orang lain masuk. Itu jawapan saya Cik Nazri bagi calon-calon yang terlalu bersemangat untuk membuat pengemaskinian. Cik Wahi, adakah pihak UPU memang menjangkakan kesesakan sejak dibuka pada 15 hari bulan itu? Dan adakah UPU juga menjangkakan sepanjang 7 hari ini akan ada kelegaan sedikit kepada calon dan juga mereka yang akan mengemaskini dan juga melakukan permohonan baru? Jika itu dapat dilakukan, adakah UPU masih kekal dengan angka ataupun tarikh 21 hari bulan itu akan ditutup ataupun melihat bagaimana sepanjang 7 hari ini, Cik Wahi? InsyaAllah, setakat petang semalam, kita telah melihat bahawa statistik daripada 235,000 tu, 33% telah mengemaskini. Jadi kita ada lebih kurang dalam 6 hari, saya menjangkakan keseluruhan 63% lagi akan selesai untuk membuat pengemaskinian dan juga calon-calon yang masih lagi belum membuat permohonan sehingga semalam 3,900 telah memohon. Jadi kami menjangkakan bahawa dengan tarikh tutup 21 Jun 2021 jam 5 petang tu mencukupi untuk calon membuat pengemaskinian sebab dia rentetan daripada pemilihan ataupun pengemaskinian ini adalah juga untuk mengambil kira permohonan calon-calon lepasan asasi nanti untuk kemasukan program degree pada tahun 2022 nanti, Cik Nazri. Ada kerja lagi untuk UPU tu. Okey, Cik Wahi. Bagi pemohon-pemohon yang sudah pun memohon sejak 3 bulan lalu dan sekarang sedang melalui kemaskinian mengikut permohonan mereka ataupun pilihan mereka dan sesuai dengan kelayakan ataupun keputusan SPM 2020, adakah UPU membuka ruang kepada mereka yang mungkin tidak ada akses kepada internet ataupun secara online? Kita faham Malaysia ni luas, banyak pelajar yang tinggal di pedalaman ataupun mereka tidak ada akses kepada internet, data ataupun sebagainya. Jadi mungkin ada kekangan di situ. Jadi apa option kepada kelompok pelajar sebegini, Cik Wahi? Okey, mungkin untuk menyelesaikan masalah itu, Cik Aziz, kita ada banyak mode ataupun cara kita berhubung. Dalam tempoh pengemaskinian ini juga kami membuat jom masuk IPT secara virtual. Jadi tempoh ini ada kaedah-kaedah cara komunikasi yang boleh dibuat.
sekiranya calon tidak ada akses internet, mereka boleh berhubung direct terus dengan pegawai-pegawai kami secara chatting ataupun secara melalui telefon di talian hotline 03 8870 8200. So sebab tu kami beri ruang untuk tempoh 7 hari ini untuk calon-calon ataupun pelajar membuat kemaskinian. Jadi dengan cara itu calon-calon yang berada di luar bandar, insya-Allah kami yakin bahawa mereka dapat membantu. Dan kami sentiasa mengadakan penerangan dalam bentuk FB Live. Ya. So kami mengharapkan para kaunselor membantu pelajar-pelajar. Kami juga berkomunikasi dengan kaunselor-kaunselor di sekolah untuk membantu anak didik mereka untuk mengemaskini permohonan UPU online itu, Cik Kahar. Terima kasih. Itu penting kerana guru sekolah lah yang paling kata pun update dengan apa yang dikongsikan oleh bahagian kemasukan pelajar IPT ataupun UPU ini. Cik Wahi, sekarang ini yang sedang melalui proses kemaskini, apa yang perlu diberi perhatian, yang perlu diberi kata pun dititik beratkan oleh calon dan penjaga mereka ataupun ibu bapa mereka untuk memastikan mereka tidak terlepas peluang ini untuk melanjutkan pelajaran mereka dan juga memilih jurusan yang sesuai dengan kelayakan mereka dan apa yang mereka suka ni. Bagaimana ini penting diberi perhatian oleh calon? Okey, sebenarnya dalam sistem UPU online tu kita ada juga bantuan dari segi melihat trend 5 tahun ya, Cik Kahar. 5 tahun maknanya kalau saya bagi contoh, kalau nak lihat dari segi trend permohonan diploma pendidikan awal kanak di UPSI. So di dalam menu ataupun UPU online tu ada trend permohonan kemasukan. So kita tengok dalam tempoh 5 tahun berapakah markah merit diploma pendidikan awal kanak-kanak ni terpilih. Jadi bagi calon yang nak memilih yang itu, dia bukan saja boleh mengira merit dia sendiri melalui kalkulator merit, dia ada trend 5 tahun dan dia juga boleh lihat kalau kata diploma pendidikan awal kanak-kanak tadi, apakah trend keboleh pasaran ataupun graduate employability yang boleh dilihat, dan di situ calon-calon atau pelajar boleh dengan bantuan ibu bapa, dengan bantuan kaunselor, boleh membuat perkiraan ataupun homework, statistik sejauh mana ataupun dari segi kekuatan keputusan dia sendiri dengan markah merit dibandingkan dengan trend dan dibandingkan dengan keboleh pasaran graduan. So semuanya kami bantu, insya-Allah. So dengan adanya panduan iaitu syarat-syarat bagi setiap program yang ditawarkan boleh dilihat dulu. Kemudian baru pergi kepada menu UPU online tu, tengok pilihan yang pertama, just klik pada ruang tu. Jadi maknanya program-program yang ditawarkan tu akan terpapar di situ. Hanya program-program yang layak saja kami dah tapis untuk dipilih. Jadi maknanya calon-calon tidak akan memilih program yang mereka tidak layak. So itu yang kami dah bantu calon untuk memilih program yang mereka layak supaya kami tidak memberi satu yang dikatakan sebagai harapan palsu, Cik Nazri. Betul. Sebab maknanya kita paparkan semua program, dia tak layak, akhirnya tidak menjadi apa-apa kesan, terlepas. Ya. Jadi kita paparkan program-program yang mereka layak. Yang maksudnya kalau dalam bahasa mudah, kami dah tapis berdasarkan kepada keputusan individu calon itu sendiri. Cik Wahi, satu lagi perkara yang mungkin menjadi persoalan calon dan juga ibu bapa berdasarkan keputusan pada minggu lalu. Adakah mereka boleh mencari ataupun memilih jurusan yang mungkin ketika mereka memohon pada April ataupun Mei lalu, mereka tidak menjangkakan mereka dapat keputusan baik dalam subjek tertentu ataupun jurusan tertentu untuk mereka pilih. Tetapi apabila keputusan keluar, mereka lihat, ini peluang baru. Jadi adakah wajar mereka membuat permohonan yang mungkin agak lebih sedikit, mungkin sudah pun ditapis oleh UPU online, tetapi mereka rasa mereka yakin dengan keputusan mereka, ini mereka layak untuk jurusan yang mereka takut pilih ketika awal permohonan dahulu. Nasihat Cik Wahi. Itu yang kita namakan fasa pengemaskinian.
Okey, itu yang kerjasama yang KPT laksanakan. Kita pernah berbincang dengan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan untuk pada fasa permohonan pada bulan April yang lepas, maknanya calon-calon special untuk SPM 2020 ni diberi ruang seluas-luasnya. Semua program yang ditawarkan, hampir 1,500 program Encik Nazri, boleh mereka pohon walaupun mereka belum tahu keputusan mereka. Jadi kalau dulu memilih terlalu tinggi di awang-awangan sebagainya, tapi bila tiba keputusan, memang mereka berjaya. Kalau dulu mungkin percubaan mereka tidaklah sebegitu baik, dia rasa okey dia ambil program diploma. Tiba-tiba keputusan menunjukkan keputusan terbaik. Jadi mereka boleh mengubah program-program yang lama tu yang masih ada, yang layak, dan mereka tukar pada program-program yang Cik Nazri sebut tadi yang lebih baik, jauh lebih baik. Memang itulah yang matlamat yang kami gunakan untuk fasa pengemaskinian. Kami memberi ruang kepada calon untuk mengubah ataupun mengemas-kini bagi program-program yang mereka layak. Cuma kami tapis yang tak layak kami tak masukkan sebab itu memang confirm ataupun mesti mereka tak akan terpilih sebab syarat khas yang ditetapkan oleh institusi itu memang tidak melayakkan mereka. Jadi jangan lupa untuk saya peringatan saya kepada semua ibu bapa, para guru kaunselor dan siapa saja yang mungkin menonton siaran kita pada malam ini, menasihatkan mereka. Kami ada lebih kurang dalam 235,000 yang telah memohon dan setakat ini baru 33% yang telah mengemas-kini. So, dalam tempoh 7 hari ini kami nak kejar supaya mereka dapat membuat pengemas-kinian berdasarkan kepada keputusan sebenar mereka. Menarik. Cik Wahid, ini satu benda juga ya, sedang bergaduh ni ibu bapa dengan pelajar. Kita dahulu ni biasanya ikut apa yang ibu bapa mahukan. Kalau nak jadi doktor, ambillah doktor. Kalau jadi lawyer, ambillah bidang undang-undang. Selalu ibu bapa yang akan menentukan. Sekarang ini kita lihat mengikut trend, mengikut merit dan mengikut kebolehpasaran. Ini tidak boleh dilupakan oleh ibu bapa dan juga pelajar. Janganlah kita hanya memikirkan apa yang baik untuk anak kita sampai kita menggadaikan peluang mereka untuk hidup lebih baik pada selepas mereka bergraduan dan sebagainya. Jadi, apa nasihat Cik Wahid UPU untuk memastikan mereka memilih jurusan yang benar-benar mereka minat dan sesuai dengan anak murid ini ataupun pelajar ini. Bukan lagi memenuhi impian ibu bapa. Ini penting juga. Doa ibu bapa itu penting. Tetapi realiti semasa tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Cik Wahid, bagilah pesanan ini kepada ibu bapa dan anak-anak kita. Ini memang soalan yang kita selalu temui setiap tahun. Ya. So maknanya Alung kena ikut cakap ibu dan ayah. Jadi maknanya pada pandangan saya ataupun nasihat saya, boleh ibu bapa memimpin calon untuk memilih program. Betul. Bukan memaksa. Jadi maknanya, sebab tu kami dalam UPU online tu, kita sediakan graduate employability. Maknanya, okey kata, Alung nak pilih bidang architecture. So cari dalam kebolehpasaran graduan tu, tengok trend kebolehpasaran graduan tu berapa persen dalam bidang architecture tadi. So kalau daripada 100 graduan yang graduate, 90% tu mendapat pekerjaan. So itu satu asas untuk anak ni menegaskan bahawa Alung nak program architecture. So apakah justifikasi ibu bapa pula untuk jadi doktor ataupun sebagainya? Mungkin dia minat. Di situ, kita letakkan supaya ibu bapa berbincang dengan anak-anak. It's a win-win situation. Alung suka pada program ini dan ayah restu Alung memilih program ini. Jadi pada kami, sebab itu kita letakkan trend 5 tahun dan juga kebolehpasaran. Jadi maknanya kita nampak banyak, tak semestinya program yang tinggi merit itu, kebolehpasaran dia tinggi. Ya. Jadi itu sebab ada dua-dua perbandingan tu dan sudah semestinya pilihan adalah di tangan pelajar. Kalau ibu bapa memaksa, kami ada juga mendapat aduan daripada pelajar nyatakan bahawa UPU
mengubah program dalam UPU online. Dan bila kami semak melalui sistem kami, login ID dan sebagainya, so rupa-rupanya ibu dia yang ubah program yang anak telah anak Ada ni. berlaku ya? So, ada. So nasihat saya, anak-anak jangan share password dengan ibu dan ayah. Susah. Ini juga peringatan Cik Nazri ya, betul, untuk betul. anak yang mungkin nak buat permohonan nanti. Itu risiko besar tu. Jadi Cik Wahi, kelebihan dan keistimewaan virtual program 2021 yang sedang dilaksanakan bahagian kemasukan pelajar pengajian tinggi ini. Jadi kenapa mereka perlu rebut peluang ini sepanjang 7 hari untuk mereka expose ataupun mendapatkan maklumat berkaitan dengan keputusan mereka dan juga program yang wajib ataupun yang wajar mereka pilih mengikut apa yang mereka mahukan. Okey, Cik Nazri, sebenarnya disebabkan pandemik ni, kami tahun lepas hanya mampu untuk bersemuka dengan 4 program Jom Masuk IPT secara bersemuka. Apabila tiba bulan Mac tahun lepas sehinggalah hari ini, program signature program KPT itu tak dapat dilaksanakan secara bersemuka. Jadi kami bawa secara maya dengan kerjasama daripada Universiti Melaya, kita janjikan Jom Masuk IPT 2021 melalui virtual. So di sini kami sediakan pegawai-pegawai ataupun pempamir boleh chatting. Hanya sajalah daripada 28 agensi yang membuka booth dan boleh melawat dan boleh bertanya. Ada sesi webinar, sesi kumpulan, sesi individu, pertanyaan, dan program ini terbuka kepada semua. Kepada ibu bapa, kepada calon-calon yang sedang mengemas kini membuat permohonan, dan tidak lupa juga calon-calon yang akan mendudukkan perisian HPM pada tahun depan. Ya. Yang mana sekarang ini berada di tingkatan 5. Trend ini saya rasa akan berlaku pada tahun depan insya-Allah, sebab kita pun dah tengok pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila kita kena lockdown sampai bila. Jadi mungkin kami tak boleh bersemuka dengan semua pelajar-pelajar sekolah yang berada di tingkatan 5. So rebutlah peluang untuk menghadiri program Jom Masuk IPT 2021 secara virtual. Tak perlu keluar ke mana-mana, depan laptop ataupun komputer masing-masing, layarilah. Kita ada daripada Agensi Kelayakan Malaysia, MQA, daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, bahagian beasiswa, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, Institusi Latihan Kemahiran Awam daripada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Sumber Manusia dan juga daripada Kementerian Pembangunan Laut Bandar, khusus daripada IKM dan juga Kolej Kemahiran Tinggi MARA. So banyak agensi yang bersama kami, mereka menunggu tak kira daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Alhamdulillah semalam kami baru menerima 2,000 lebih pengunjung, dan sekarang pun saya tak sempat nak cek. Ya. Saya juga menjadi seorang chatter bersama calon-calon ini untuk bertanya. So boleh chat dengan handphone, tanyalah apa soalan yang berkaitan dengan kemasukan untuk mendapatkan maklumat. Bukan sahaja untuk fasa pengemaskinian, fasa permohonan dan juga yang berkaitan dengan facilities yang ada di universiti ataupun di kolej ataupun agensi, juga penajaan ataupun pembiayaan yang boleh ditawarkan oleh bahagian beasiswa dan juga PT-PTN, Cik Nazri. Menarik. Itu perlu diambil perhatian oleh calon. Dan akhir sekali, mungkin dalam seminit ini, Cik Wahi, bilakah fasa pengemaskinan ini akan selesai, iaitu pada 21 hari bulan, dan bilakah jawapan ataupun keputusan permohonan akan diumumkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi? Okey, insya-Allah kami berusaha mengikut jadual seperti mana yang kami janjikan. Kita akan tutup pada 21 hari bulan Jun ini jam 5 petang untuk permohonan yang masih belum memohon. So ambillah peluang ini, jangan tunggu lagi. Kemudian yang kemaskinilah sebelum jam 5 petang 21 Jun, dan insya-Allah kami akan berkumpul bersama dengan universiti untuk membuat mesyuarat dan pemilihan akan dilaksanakan. Dan insya-Allah kami akan hebahkan keputusan kemasukan ke universiti pada minggu ketiga bulan Julai, dan seterusnya pendaftaran di peringkat universiti sama ada secara maya ataupun secara bersemuka tertakluk kepada keputusan kerajaan pada bulan Ogos nanti, Cik Nazri. Ya.
Bagi calon 2019 untuk kemasukan 2021 ini, bila keputusannya Cik Wahid? SPM 2020 Cik Nazri. Kita jangkakan minggu ketiga bulan Julai. Tak lama lagi tu. Tarikh tak beri tentu, tapi kalau ada tarikh nanti kita akan sampaikan kepada Astro Awani untuk dihebahkan. Maknanya sekarang ni dah bersemangat untuk membuat kemas kini di atas keputusan yang sangat cemerlang. Kemudian sudah tentulah nak tahu bila keputusan penawaran tu dibuat. InsyaAllah kami akan bagi tarikhnya. Sebaik saja kami tutup fasa permohonan dan juga fasa pengemaskinian ni. Minggu ketiga Julai 2021 Cik Wahid. InsyaAllah. Okey, InsyaAllah. kita akan berbicara lagi jika ada peluang Cik Wahid. Sila Terima tampil kasih. ke agenda Awani sekali lagi untuk kita kemaskini ataupun update beberapa perkara berkaitan dengan kemasukan yang diuruskan bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi. Terima kasih Cik Wahid Nordin, Terima kasih pengarah kembali. bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi. Itu saja agenda Awani. Ambil peluang kemaskini hingga 21 Jun 5 petang. Anda tidak akan terlepas peluang. Bagi mereka yang ada peluang ini, lihat virtual online program yang disediakan oleh pihak bahagian kemasukan pelajar IPTA. Sekian sahaja agenda Awani pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi.